Baik, alhamdulillah kita kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan hari ini, melengkapkan lagi seperti biasa di bulan Ramadan ini dengan kita mempertingkatkan lagi amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pertemuan hari ini 12 April 2022 Masihi 21 Ramadan 1444 Hijrah. Kami bawakan kepada Auda ceramah Ramadan bulan mulia bertajuk Ramadan dan juga zikir. Ya, alhamdulillah. Jadi yang ini akan kita perkatakan ya dalam ceramah Ramadan bulan mulia kita ini bersama dengan kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Ustaz Haji Fansuri Syahrimi ataupun Mansur bin Muhammad Ali merupakan penceramah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, gembira rasanya dapat bertemu lagi dengan Ustaz pagi ini. Alhamdulillah. Berapa tahun sudah anda tahu? Tahun sudah. Baik, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk tajuk kita ni pada hari ini alhamdulillah juga ya, berkaitan dengan bulan Ramadan. Hari ini 21 Ramadan, sudah pun di malam ganjil. Jadi mana sudah pun berada di 10 malam terakhir kita ni. Apa kaitannya dengan Ramadan dan juga zikir untuk hari ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan inayah dan taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita ni bersama Ammar dan Puan Mahira dan Auda penuntun. Di mana yang diperjelaskan tadi, kita ini sudah berada di penghujung Ramadan. Sudah terasa ya. Lebih kurang 9 hari lebih kurang tadi berada di bulan Ramadan. Dan di mana yang diperjelaskan tadi tajuk kita ini Ramadan dan zikir. Apa kaitannya? Lebih dulu kita ingin melihat di mana kalau kita melihat slide atau kalau tadi melihat slide mengenai tentang Ramadan, definisi Ramadan. Ramadan dari perkataan Ramadan, ra mim dot alif nun. Yang ra ridwanullah keridaan Allah Subhanahu wa taala, mim maghfiratullah keampunan Allah Subhanahu wa taala, dot dhamanullah jaminan Allah, dan ulfatullah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan akhir sekali nun nikmatullah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bulan Ramadan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan maksudnya ialah bulan Ramadan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan keampunan bagi hamba-hambanya. Itu mengenai tentang Ramadan. Dan kita tahu sudah awal Ramadan rahmat adalah kitab targhib wa tarhib. Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, penghujungnya adalah itqu minan nar, pelepasan daripada api neraka. Soalnya sekarang ini kita yang sudah berada, adakah kita ni dapat menghayati Ramadan itu dengan zikir-zikir? Dan sebelum kita melihat kepada zikir lagi, kita lihat definisi zikir menurut Kamus Dewan. Zikir ialah perbuatan mengingati Allah dengan menyebut kalimah seperti astaghfirullah, Allahu akbar, sama ada dengan lidah ataupun hati. Zikir menurut istilah, zikir itu bererti membebaskan diri dari sifat lalai dan lupa. Dan menurut syarak, zikir itu menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, basmalah, asbalah, hasbunallah ni'mal wakil, membaca Al-Quran Karim dan doa maksur. Ini yang kita lihat di sini, zikir menurut ulama. Ini yang perkara yang perlu kita ni highlight di sini. Zikir, di mana dalam slide itu menyebutkan zikir menurut ulama, zikir adalah kalimah besar, zikrullah. Dan apabila kita ni mengidhafahkan, kalau dalam bahasa Arab ada istilah mudhafun ilaihi. Di sana apabila diidhafahkan zikir itu dengan kalimah Allah berarti perkara besar. Kalimah agung, malah kalimah suci kerana ia datang daripada Allah, diungkapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zikir. Kenapa kita berzikir? Untuk mengingati Allah. Kadang-kadang tadi dengan tangan. Dengan alat tasbih. Kadang-kadang tadi derep. Misalnya kalau
serang puasa ngantuk nih. Anda tahu dah berzikir ke tidak? Yang penting ada zikir lah. Untuk mengingati Allah. Yang kedua mensyukuri rahmatnya. Dan ketiga menghubungkan diri kita dengan Allah SWT. Kemudian skup zikrullah. Ya, tadi lihat dalam slide itu menyebutkan zikir qauli. Zikir qauli perkataan, zikir qalbi dengan hati, zikir fi'li dan perbuatan. Adab-adab kita berzikir. Anak-anak orang bertanya, Ustaznya, dalam kita macam mana? Payah juga kalau kiblat. Betul. Yang penting tawajuh kita ini, ingatan kita itu pada Allah SWT. Itu sudah memadai. Sudah memadai. Duduk menghadap kiblat. Ini antara adabnya lah. Tapi jangan ditanya, dalam kita payah atau pusing. Cuma ini meja sah. Dapat tak? Jika patah abang, payah tak? Yang penting hati kita itu, ingatan kita itu pada Allah Subhanahu Taala. Duduk dengan sikap yang penuh rasa khusyuk. Namanya khusyuk. Merendah diri, duduk dengan merendahkan diri, tenang dan menundukkan kepala. Dan ada zikir lagi ialah zikir dilakukan dengan sepenuh hati. Takut kepada Allah SWT dan zikir dengan suara perlahan. Yang basara. Kalau dalam kereta okey. Tapi apabila kita buka tingkap kedengaran itu subhanallah kedengaran. Sekarang mindset masyarakat sekarang lain kiranya. Kenapa ni? Ada something wrong. Pak sesuatu berlaku. Kenapa ya orang ni? Memang lapar kali suruhnya. Puasa kan? Betul. Kemudian dengan nada yang perlahan. Ini yang kita ni lihat di sini supaya kita ni itu apa yang kita dapat buat di 10 malam terakhir ni ingatan kita itu kepada Allah Subhanahu Taala. Ingatan-ingatan yang itu janganlah kita ni luahkan. Sebab kita ni perjuangan banyak. Antara iman dan nafsu. Betul. Iman man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min zambi. Siapa yang membangunkan Ramadan itu dengan penuh keimanan menghadapkan kepada Allah SWT akan diampunkan akan dosa-dosanya terdahulu. Keimanan ini pentingnya iman itu. Dan ada dalam satu hadis lagi menyebutkan man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min zambi. Siapa menghidupkan malam al-qadar itu dengan penuh keimanan kepada Allah SWT maka akan diampunkan juga dosa-dosanya yang terdahulu. Tapi maksudnya sana dosa-dosa kecil lah. Jadinya kita ni manusia ni la yakhlu minal khata' wan nisyan. Itu kalimah ulama tidak sepi daripada melakukan kekhilafan, kesalahan. Ada saja silap kita ni sebenarnya. Mungkin saja kalau baru masuk di TV umpamanya ada akhir tadi sikit umpamanya lagi sikit silap kan manusia kan. Betul. Kadang-kadang kita ni sembahyang kadang lewat umpamanya. Yang sepatutnya sudah ada waktunya, tapi kita yang terlewat sembahyang dengan kesibukan duniawi. Dan bulan Ramadan itu mendidik kita ni, menterbiah kita yang manusia betul-betul bertakwa. Itu yang perlu kita ingat. Bertakwa, la'allakum tattaqun, takutkan akan Allah Subhanahu Taala. 30 hari itu, 29 hari atau 30 hari itu anda batah. Betul. Dia tadi terasa. Kalau di luar bulan Ramadan makan minum tidur tapi di dalam Ramadan dah macam makan minum indah. Tetapi dalam bulan Ramadan itu ia satu kita ni keagungan bulan Ramadan ni yang kita lihat. Ia ada penuh kebajikan, kebaikan. Sebab tu dah tadi lipatkan ganda kita ni. Subhanallah, kurang-kurangnya subhanallah. Kalau bertemu dengan malam Al-Qadar, amalan kita itu 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau semalam itu mendapati semalam tu. Apatah lagi yang sembahyang masjid. Alhamdulillah. Kalau sembahyang di masjid, kalau kita ni lihat, ada pendengar, ada penonton, kalau di masjid memang kita ni dapatlah mahayatinya tu benar-benar. Dengan solat tarawihnya 20 rakaat, dengan solat witirnya 3 rakaat, dapat kita mahayati. Dan kita ni lihat pun Ramadan itu tadi penuh keinsapan. Bila tadi kita ke masjid ni, bulan lain tidak. Kalau bulan Ramadan ni pandang masjid, alhamdulillah. Yang lain-lain tu yang terfikirkan tu. Yang penting kita lihat macam mana suasana tu. Yang kita orang berjentik hati kita tu untuk datang ke masjid dan juga mengingati Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kita ni mesti memperjuangkannya antara iman dan nafsu. Nafsu kita ni memang kata, yalah boleh tersembahyang di rumah, dapat je sembahyang di rumah tunya. Tapi sebenarnya afdalnya dalam bulan Ramadan kita ni masjid. Itu sebagai mukadimah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi itu baru mukadimah ya, Ramadan dan juga zikir. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni, apakah kelebihan berzikir buat seseorang yang sentiasa mengamalkan ini, Ustaz? Terima kasih Puan Mahirah dan auda penonton, khususnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kalau kita ni melihat
kelebihan mengingati Allah itu memang kita tahu sudah dalam Al-Quran menyebutkannya. Kalau tadi kadang-kadang beramal kan, apa kan kelebihannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasihani. Apa amalan kelebihannya? Kita ini mengingati sebelum kita membuat sesuatu dengan ingatan kepada Allah SWT supaya kerja yang kita lakukan itu mendapat keberkatan. Manfaat zikir tentu sekali ialah ketenangan. Seperti mana firman Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Dengan berzikir kepada Allah SWT, hati menjadi tentram. Tentram hati kita ni mah. Dah pernah orang berzikir ni indah tentram bah. Kecuali hatinya tu penuh dengan kekotoran. Sebab itulah pentingnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa tu. Dia terlampau dipaksa, tapi ingatan kita itu maksudnya nyanyi terlampau macam ada maksimum, minimum berapa kali. Tapi sebolehnya kita ni kalau anda dapat 10 kali, 100, 1000, ada ulama-ulama salafus saleh dan berzikir itu dengan baca Al-Quran sahaja. Zikir pun sudah memadai. Pertama, ketenangan. Yang kedua, kita ni akan gemar beribadah. Kadang-kadang ada satu hari itu kalau kita ni dah berzikir, kita ni akan kecerian. Sebab itulah dalam ulama salafus saleh mutasawuf menyebutkan ada zauq ketua. Ada zauq. Macam mana kita ni akan berzikir itu? Kadang-kadang kita ni sehari dah berzikir lain rasanya. Macam kita ni satu kehilangan. Ini kadang-kadang bulan-bulan Ramadan ni memanglah kerja kita ni memang kuranglah sedikit waktu bekerja tu. Tapi kalau semua luan-luan kita ni kan isi dengan hiburan duniawi, bila lagi kita berzikir? Melihat apa? Minta maaf lah contoh melihat pas drama kah, sinetron apa, dilihat apa. Kalau itu diisi memang ada manfaatnya. Dah terisi. Sebab itulah pentingnya kalau tadi memang sudah terbiasa dengan berzikir, satu hari berzikir itu kan kecerian. Apa ya hari ini ya? Dah berzikir. Kemudian dah baca Quran. Kemudian indah selawat, dapat selawat. Katanya kan kecerian. Sebab itulah kata ini pentingnya kita orang menterbiah hati kita itu betul-betul mengingati Allah SWT dalam bulan Ramadan ini. Sebab itulah dalam bulan Ramadan yang banyak digalakkan ialah dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir-zikir itu yang sebab itulah kata yang bersungkai. Ada ulama menyusun satu zikir yang kata isinya itu penuh dengan doa. Doanya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikir kerana fa'fu anna kalau baca ramai. Penting ingatan kita ni tu mustajab berdoa. Kita ni dalam bulan Ramadan tu jangan ditinggalkan doa-doa tu kita ni apa tadi bulan Ramadan di penghujung ni memang itulah pentingnya. Kemudian ia berlatih ke diri kita ni kelebihannya juga berakhlak mulia. Orang berzikir tidak akan mencakap perkara-perkara yang kosong sia-sia. Nyawa istilah Brunei capi-capi. Orang zikir ahli zikir. Tapi kadang-kadang orang lihat luan je alim juga. Ramadan ni alim cenyak. Bulan lain capi-capi keluar capi-capinya cakap Brunei kita ni. Tapi orang ahli zikir memang berakhlak mulia. Dapat tadi lihat tenang. Kerana apa yang luaran tu kata Imam Ghazali, apa yang di dalam atau yang di luar. Betul. Kalau di dalam kita ni okey, penuh dengan keinsapan, berzikir, insya-Allah atau yang keluar dari luaran itu akan terbit. Sebab itulah kita ni pentingnya beramal. Imam Ghazali pun menyebutkan al-ilmu bila amal kasyajati bila samar. Kalau tadi tidak mengamalkan ilmu seperti pokok yang tidak berbuah. Kita dengan gemar kita beribadah itu berakhlak mulia. Mampu mengawal nafsu kita ni. Lain bulan Ramadan ni kita ni kadang-kadang terbiah bulan Ramadan itu mengingatkan kita ni bukan saya bertakwa tapi ingatkan kita ni orang susah. Macam mana kesusahan mereka? Kita mikirkan macam mana yang pakai miskin. Ia mendidik diri kita ni, mengawal hawa nafsu kita ni. Kalau berpuasa, ataupun zikir itu sebenarnya. Kita yang mengawal hawa nafsu kita ni. Jangan terlampau iftar atau berlebih-lebihan. Itu ingatan cara kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengawal. Khairu umuri awsatuha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Juga Ustaz ya, biasanya kalau di bulan Ramadan ini kita ni mahukan pahala yang berlipat kali ganda. Jadi ada juga yang mengatakan katanya untuk bulan Ramadan ini di hujung
10 malam terakhir ini, zikir-zikir ini ada baiknya menggunakan ataupun membaca zikir-zikir sedemikian kerana itu lebih banyak manfaatnya daripada zikir-zikir lain. Mungkin dapat Ustaz terangkan lebih lanjut. Okey. Maksudnya zikir khusus kan ni yang khusus lah. Khusus. Sebenarnya kalau kita ni melihat banyak hadis-hadis yang menggalakkan tadi berzikir. Tetapi dalam bulan Ramadan ada satu zikir yang kata orang disebutkan sebagai doa. Disebutkan sebagai doa apabila Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa aku bacanya kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar? Rasulullah menyebutkan quli Allahumma innaka afun. Kalau tadi lihat slide itu disebutkan di sana doa 10 malam terakhir Ramadan itu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberi maaf, kemudian fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini yang kelebihannya sedia ada, perbanyakkanlah dalam bulan Ramadan istighfar, selawat. Ini doa yang khusus ni 10 malam terakhir. Jangan kita ni lepas peluang lah. Kalau kita ni driving, kalau kita ni menjaga di sempadan apa umpamanya, kadang-kadang kita ni dah ada berpeluang untuk ke masjid, menjaga kan keselamatan negara gitu. Ya, betul. Menjaga itu pun zikir menjaga keselamatan negara tu. Caranya dengan kumat kamil lah, berzikir dalam hati, zikir qalbi. Sebab tu saya beritahu ada zikir qalbi, zikir hati, berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Dan apa yang kita lakukan berkerajaan ini pun merupakan zikir juga. Kerajaan. Betul. Ada seluruh kerajaan, ada seluruh swasta, ini pun merupakan zikir. Ya, bukan saja skopnya tu ada limitasi, tapi sebenarnya meluas. Betul. Apabila kita membuat kerja tu dengan ikhlas, natijahnya pun baik, lurus jalannya, yang mempunyai ini dan membuyuk umpamanya. Faham dah tu bila sebut anda buyuknya tu sebut masa umpamanya banyaklah diambil kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Untuk akhirnya mungkin sekali lagi Ustaz dapat dikongsikan doa 10 malam terakhir Ramadan berkenaan, jadi dapat juga penonton kita ni dapat menyaksikannya di gadget TV kita. Okey, boleh kita lihat dalam slide tu yang kita lihat di sana, Allahumma innaka afun, afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau tadi beramai fa'fu anna. Kalau tadi di sana, ya Allah, Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Ini mesti kita ni lantunkan. Kita baca zikir, kemudian di hati kita ni terjemahannya. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memohon. Ini slide seterusnya kita lihat, tuhibbul afwa, suka memberi maaf, dan fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini mudah-mudahanlah ada penonton khususnya muslimin muslimat akan dapat menghayati. Karena tadi pemilih yang Arab itu kalau dah tahu terjemahannya payah kita menghayati. Supaya kita tahu pemaaf ya Allah ni rupanya. Maha penyayangnya Allah ni rupanya. Dengan cara macam tu dapatlah kita ni mempraktikkan segala apa yang kita ni lantunkan itu dari zikir kita ni, dan penghayatan itu terikat dengan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu antara zikir ataupun doa yang dapat diamalkan lah ya untuk di bulan Ramadan ini. Jadi kita ada lebih kurang daripada 3 minit ni Ustaz, mungkin dapat disimpulkan untuk segmen ceramah Ramadan bulan mulia kita kali ini. Terima kasih. Jadinya apa yang kita ni dapat bawakan di sini ialah Ramadan. Tadi harapkanlah Ramadan kali ini bukanlah untuk takhir untuk kita ni. Tadi mengharapkan juga akan bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang, dan juga kita ni bertemu lagi dengan penghayatan kita ni, dengan ingatan kita kepada Allah SWT, ingatan kita dengan berzikir. Dan apa yang penting di sini ialah perbanyakkanlah dengan membaca Al-Quran. Kerana itu kepala zikir. Kemudian yang kedua, tasbih subhanallah, tahlil dan takbir, tahmid, dan juga istighfar. Dan akhir sekali ialah di mana saya kongsikan tadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Allahumma innaka afuun. Kadang-kadang kita ni dah tahu apa akan dibacaan ya. Itu yang khusus tu. Tapi yang umum lagi cukup Rabbana atina, ataupun dah dibaca payah je tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Ya Allah, berilah kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan, kebajikan di akhirat, dan jauhkanlah kami pada api neraka. Dan ada satu lagi zikir yang tadi perlu, yang berbentuk doa lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah. Mohon redha Allah dan juga syurga, dan minta jauhkan daripada kemurkaan Allah dan daripada api neraka. Itu penting tadi dalam bulan Ramadan memperbanyakkannya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah berkesempatan kita untuk hari ini mengikuti satu lagi ceramah Ramadan bulan mulia bagi keluaran Rampai Pagi. Bersama kita alhamdulillah pada hari ini yang mulia Ustaz Haji Fansuri Syarimi alias Mansuri bin Muhammad Ali untuk berkongsi sama tajuk kita Ramadan dan zikir. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.